Okey, kita start dengan bergula lelaki negara Aaron Chia dan So Wei yang menentang lawan dari Taiwan Lu Qingyao dan Yang Pohan. Kali terakhir kedua-dua pasangan ini bertemu ialah di All England pada 2020. Di atas kertas, Malaysia lebih ampuh di ranking ke-6 berbanding ranking ke-23 milik pasangan Taiwan. Namun saingan sengit ditampilkan kedua-dua pasangan di set pertama dan masing-masing saling mengejar mata. Sukar untuk menjangka pasangan mana akan menang set pertama di mana perlawanan diheret ke deuce. Namun, kelebihan tipis milik Aaron dan Wei yang menang 22-20. Di set kedua, Qingyao dan Pohan bangkit di set kedua dan ingin mengekang Aaron dan Wei daripada meraih kemenangan. Dan intensiti perlawanan semakin meningkat. Mujuk Aaron dan Wei tidak leka dan berjaya menang straight set setelah menang set kedua 21-18. Yeah, actually we expected a close match and tough because the Taipei pair always play against before and it's not an easy opponent. And we are looking on improvement on our gameplay and consistency because it seems like our consistency on court is still not that really consistent. So we hope that we could really improve that. Yeah. Dalam aksi bergu wanita pula, Pearly Tan dan Tina menepati ramalan setelah menundukkan lawan dari India Trista Jolly dan Gayatri Pulela. Pearly dan Tina yang masih segar daripada kemenangan di Sukan Commonwealth telah pun berdepan dengan pasangan India ini di Birmingham di mana pasangan negara menang kedua-dua pertemuan. Cerita yang sama di Tokyo, di set pertama pengalaman dan keserasian Pearly Tina jelas lebih baik berbanding lawan India dan mereka dengan mudah menang set pertama 21-13. Namun, Gayatri dan Tristan memperkemaskan permainan di set kedua dan memberi saingan kepada Pearly dan Tina. Kesilapan Pearly dan Tina beri kelebihan kepada lawan mereka namun mereka tidak hilang fokus dan teruskan momentum sekaligus mencatat kemenangan 21-16 di set kedua. This time, I think when the beginning is good, but when second game when we're leading, we still lost a bit focus and lost our consistency. So I think that's the thing we need to improve in the next match. Actually, they are really good pairs. They are also still they are younger than us by a few years. So I think their game really improved from how many times the number of times we played. They really improved, but that also made us prepare well for the match today. So we just didn't want to put our guard down and we just wanted to do our best on the match. I think after the Commonwealth game, we gained a lot of confidence and also it's a motivation for us. So in this World Championship, we just hope to focus match by match and improve, keep improving. Yeah. Dalam persoalan lelaki, pemain profesional Lee Zijia juga mudah melangkah ke pusingan berikutnya. Zijia hanya memerlukan 36 minit untuk menewaskan pemain di ranking ke-139 dunia, Fernando Attilano. Set pertama, aksi Attilano memberikan sedikit saingan di awal perlawanan apabila berjaya mengikat Zijia 5 sama. Namun selepas itu Zijia masukkan gear 5 untuk terus melalui 7 mata pada kedudukan 16-9 sebelum mengutip 5 mata berturut-turut untuk tamatkan set pertama 21-9. Set kedua, Zijia tampil lebih garang apabila mendalui 10-2 dan kemudian 12-6 sebelum Attilano bangkit untuk rapatkan jurang kepada 14-9. Selepas itu, Zijia terus mengutip mata demi mata dengan hanya membenarkan Attilano kutip 4 mata lagi sebelum mengakhiri set kedua dengan keputusan 21-13. Perseorangan wanita pula, Sonia Chia gagal teruskan kemaraan ke pusingan 16 terbaik selepas kecundang di tangan pemain Cina Chen Yufei yang diletakkan sebagai pilihan keempat. Dalam pertarungan yang berlangsung selama 41 minit ini, Sonia cuba untuk memberikan tentangan sengit kepada lawan yang tidak pernah ditundukkannya dalam 5 pertemuan sebelum ini. Namun menuju ke penghujung set pertama, Yufei berhasil untuk kembali menguasai gelanggang bermula dengan meraih mata ke-16 sehingga memaksa Sonia akur tewas 17-21. Dan ketika Sonia dijangka berupaya melakukan comeback di set kedua untuk mengheret permainan ke set penentuan, sebaliknya Yufei dilihat lebih mudah memimpin kedudukan walaupun ada cabaran cuba diberikan wakil negara yang berada di ranking 40 dunia itu di pertengahan set. Dan akhirnya Sonia sekali lagi perlu akur dengan ketangkasan Yufei 15-21 sekaligus tamatkan kempen di kejuaraan dunia kali ini dengan mengulangi pencapaian di Nanjing, China pada 2018. Hello, kita excited sebenarnya sekarang ni sebab dah lama sangat tak berintah langsung dengan Ahmad Shahrazad Sani kan, Ed? Memang. Of course, Ahmad dengan badminton tak boleh dipisahkan. Yep. And
Ini good news Ahmad sebab dekat suku akhir memang confirm ada wakil bergula lelaki kerana Aaron dan Weik akan menentang Zifir Izzuddin. So pasti Aaron Weik pilihan based on ranking, but kita tahu masalah konsistensi kan dalam permainan Aaron dan juga Weik. Adakah Zifir Izzuddin boleh ambil peluang itu, ambil kesempatan? Okey, kalau kita lihat berdasarkan head to head pun Aaron Chia dan juga Sohib berada di depan 3-1 tidak silap saya. Tetapi kalau melihat kepada credibility dan juga kemampuan Aaron Chia dan juga Sohib berada sedikit lebih di depan. Kalau kita mengambil kira sumpahan mereka, start separuh akhir baru ada sumpahan tu. Jadi saya memikir kembali kepada pengalaman beraksi di kejohanan dunia World Championship ini. Buat Aaron dan juga Weik, sedar ataupun tidak, ini merupakan penampilan keempat mereka di World Championship. Yang pertama di Nanjing 2018, di mana mereka melangkah ke suku akhir. 2 kali mereka ke suku akhir kejohanan dunia. Jadi kerana itu saya berasakan bahawa kelebihan milik Aaron dan juga Weik, tapi kita tidak boleh menidakkan kemampuan Izzuddin dan juga Zafir. Ini merupakan penampilan kedua mereka selepas penampilan di luar Spanyol. Tapi buat masa ini kalau anda bertanyakan kepada siapa memiliki kelebihan di antara dua gandingan ini, adalah Aaron dan juga Weik. Kalau kita menyebut mengenai kemahuan ataupun kemampuan ataupun berbalik pada kemahuan tu untuk melangkah ke peringkat seterusnya, saya percaya kedua-dua gandingan ni memiliki kemahuan yang tinggi. Tetapi kunci kemenangan adalah pasangan mana yang melakukan ataupun mengelak daripada melakukan kesilapan-kesilapan mudah. Jadi siapa yang buat less mistakes, tidak melakukan unforced errors, maka pasangan itu yang akan ke peringkat suku akhir. Okey. Tu yang macam susah tu, macam 50-50 lah kan. Kena tahu apa tu pada hari kejadian tu buat kita tahu pasangan mana yang mungkin akan lebih dapat peluang lah. Betul. Okey, saya dan Ed sebenarnya memang sangat-sangat excited nak menantikan perkembangan Pearly dan juga Mtina. Nampak tadi dalam pusingan 32 mereka nampak konsisten, nampak okey, nampak baik. Tapi mereka akan berjumpa dengan pilihan kelima dari Jepun lepas ni, iaitu Nami Matsumaya dan juga Chiharu Shida. So macam mana Ahmed rasa untuk pertemuan itu, sebab mereka 5 pertemuan sebelum ni tak pernah menang lagi, tapi mungkin sekarang ni prestasi Tina juga Pearly dah lebih baik kan? Ya, 0-5 rekod mereka menentang Shida dan juga Matsuyama. Scary. Tapi saya sering berasakan ataupun saya pun melihat kepada rekod-rekod dahulu kejohanan dunia. World Championship ni adalah tempat di mana underdog bangkit dan juga berlakunya kejutan-kejutan ke atas gergasi ataupun giant killing. Baru saja kita saksikan bagaimana HS Prannoy menewaskan Kento Momota selepas 7 percubaan sebelum ini tak berjaya, tapi di laman Momota sendiri dan juga di kejohanan dunia pentas setinggi badminton dia melakukan keajaiban yang luar biasa. Jadi tak mustahil untuk Pearly dan juga Tina untuk melakukan kejayaan yang sama. Kalau kita lihat prestasi semasa mereka juga baik, 9 winning streak sejak Commonwealth yang lalu di Birmingham. Dan yang penting untuk Pearly dan juga Tina adalah mereka percaya bahawa mereka ini merupakan gandingan yang memiliki kelas dalam top 5. Mereka world ranking number 11, tapi saya sering percaya mereka memiliki kelas dalam top 5, dan ini merupakan pentas di mana mereka membuktikan yang bahawa mereka layak bergelar bergu wanita elit. Ini merupakan pentas mereka dan sudah pun tersedia. Ya, mungkin cabarannya sedikit lebih sukar, tapi yang penting tu cuba untuk menang first set dulu. Menang first set, maka ia akan mengurangkan sedikit tekanan buat mereka untuk menentang lawan yang mana mereka tidak pernah menidakkan sebelum ni. Jadi keajaiban tu sentiasa ada, apatah lagi di pentas kejohanan dunia. Okey. Come on lah, kita memang support underdog ni. Betul, gold medalist Commonwealth kan? Yep. Okey, favourite Ahmed, Lizzie Jia. Sehingga kini dia tak dicabar lah. Tetapi di pusingan 16 terakhir akan berdepan Zhao Junpeng dari China, yang boleh dianggap pemain utama China ketika ini. Rekod pertemuan, Zijia menang sekali daripada 1 pertemuan. Apa pandangan Ahmed mengenai pertemuan ini nanti? Ya, jauh sudah hilang reputasi China sebagai negara yang memiliki perseorangan elit. Kita pernah melihat bagaimana Lin Dan, Chen Long mendominasi dunia. Pemain seperti Zhao Junpeng ataupun 2 ataupun 3 lagi pemain di bawah Junpeng, Lu Guangzhou misalnya, saya tidak meletakkan mereka sebaris dengan Lin Dan dan juga Chen Long. Begitu juga Xu Yuqi yang beraksi selepas penganturan 10 bulan, memiliki kualiti lebih baik berbanding dengan Junpeng. Tapi harus kita ingat bahawa sebenarnya saya sebutkan ada kemungkinan untuk keajaiban ataupun kejutan, tapi saya fikir dengan
perbezaan style of playing di antara Zhejiang dan juga Junpeng. Zhejiang juga beraksi dengan baik setakat ini. Selepas 2 perlawanan, saya ada berbicara dengan dia melalui WhatsApp yang cukup ringkas. Selepas perlawanan pertama dia tempoh hari, saya tanyakan dia bagaimana keadaan fizikal dia, berada gelanggang, dia nampak selesa. Dia reply, tak ada masalah bang, semua okey, dia selesa, dan yang paling penting adalah step by step dengan emoji thumbs up. Jadi itu merupakan indikasi yang baiklah untuk dia beraksi dalam saingan menentang Junpeng nanti. Kalau kita lihat undian dia pun sekarang ni sedikit lebih terbuka lah selepas penyingkiran Momota. Akan ada pemain daripada India menanti dia. Jadi bagi dia sendiri ini merupakan ujian pertama lah. The first test bagi saya, ini the first test untuk Zhejiang di World Championship menentang pemain daripada China ni. Dan kalau dia boleh lepas, ini merupakan satu lagi indikasi yang dia bersedialah untuk kotakan janji dia untuk cuba mencabar kejuaraan dunia ni. Lepas dia hantar thumbs up tu, Ahmed reply apa? Saya tak reply sebab sebenarnya saya bila dekat tournament, saya dengan players ni saya tak suka nak tag. Saya takut saya jinx diorang ataupun saya ganggu fokus diorang. Hanya bila kadang-kadang penting je lah, sebelum tournament ataupun lepas tournament. Tapi dengan Zhejiang ni saya rasa macam teruja sikit, dah lama tak tengok dia bermain. Jadi saya mesej dia jugalah. Saya ingatkan dia juga jangan curi bangun tengok Manchester United lawan hari tu. Sebab takut dia stres. Jangan. Menang pula Liverpool lah. Jadi harapnya dia dengar nasihat saya, dan bila dia tengok skor bila bangun tu, dia lebih bersemangat lah untuk mencabar kejuaraan dunia ni. Ada motivasi ya. Okey Matt, untuk last 16 ni kan, mungkin Ahmed boleh berikan sedikit lagi gambaran dan juga ramalan Ahmed lah. Selain pada kita ada wakil dalam bergu lelaki, mungkin Ahmed boleh kongsikan siapa agaknya yang berpotensi untuk mara. Okey, dah tak ramai dah tinggal selain daripada Zhejiang yang saya yakin boleh mara ke separuh akhir. Kita juga perlu memberikan perhatian kepada 2 bergu campuran profesional kita, Tan Kian Meng, Lai Peijing, yang akan bertemu dengan pemain bukan pilihan ataupun gandingan bukan pilihan daripada kamp tuan rumah, dan juga Shavon Lai serta Goh Sun Huat, pasangan yang sedang hangat bercinta menentang gandingan daripada Perancis yang memiliki ranking lebih tinggi. Tapi pertemuan 50-50 saya anggap. Kalau berdasarkan perkongsian yang dikongsikan kepada saya oleh Ong Yu Hock yang sebelum itu berbicara dengan jurulatih mereka, iaitu Chin Yi Hui sebutkan yang bila di luar saingan di luar negara ataupun saingan di pentas terbuka ni, Kian Meng dan juga Peijing ni lebih berani bila menentang lawan-lawan di peringkat antarabangsa. Itu merupakan perbezaan antara Kian Meng Peijing dan juga Shavon dengan Sun Hat. Ini perkongsian daripada jurulatih mereka, tapi saya percaya dengan keadaan sekarang ini di pentas tertinggi dunia, Kian Meng dan juga Peijing pasti mahu melangkah sejauh mana yang mungkinlah dalam saingan ini. Apatah lagi pertemuan di peringkat 16 terakhir ini saya lihat seimbang, 50-50. So salah seorang daripada mereka akan ke separuh akhir. Okay. Harap macam tu. 50-50 tu dah cukup bagus lah. Ya, betul. Sebab lebih satu pun kita boleh menang. Baik, thank you Ahmed. Terima kasih Ahmed. Alright. Bye. Alright.